Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Sofia Nur Selihatun bersama anda selama 1 jam dalam 999 mengupas isu jenayah semasa. Serai ini juga boleh ditonton secara HD di www.tonton.com.my. Seorang isteri cuba menghalang pihak polis daripada menahan suaminya yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah. Itu antara kejadian yang berlaku dalam op tapis khas bersepadu yang dijalankan di Penampang dan Putatan. Saksikan perinciannya bersama Muhammad Yazir Mahmud. Hasil risikan serta maklumat orang awam, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik IPD Penampang dan JSJ Narkotik IPK Sabah melancarkan op tapis khas bersepadu memberkas penagih serta pengedar dadah. Dalam satu serbuan, seorang isteri cuba menghalang polis daripada menahan suaminya yang dilaporkan terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Wanita itu akhirnya dapat ditenangkan manakala suaminya yang bekerja sebagai tukang rumah dibawa ke Balai Polis Putatan. Beberapa buah rumah berhampiran turut diserbu. Telepon kau simpan dulu. Kau ni. Tumpuan operasi adalah di sekitar kawasan perumahan dan tumpuan awam di Penampang serta Putatan. Turut digempur lokasi panas penagihan dadah dan hotspot yang dikenal pasti di daerah berkenaan. Operasi ini adalah usaha berterusan Polis Kontingen Sabah untuk membanteras aktiviti pengedaran dan penagihan dadah di negeri ini. Menurut Ketua Polis Daerah Penampang, setakat Januari, IPD Penampang menahan 1,004 individu bersabit pelbagai kesalahan narkotik di sekitar daerah Penampang dan Putatan. Orang mana kau? Sini Putatan. Berapa kali kena tangkap? 3. 3 kali. 3 kali lah. Kesemua suspek dalam operasi tapis khas bersepadu ini dibawa ke Balai Polis Putatan untuk tujuan ujian air kencing. Operasi ini melibatkan sepasukan 24 orang pegawai dan anggota dari Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Penampang dengan kerjasama JSJ Narkotik IPK Sabah. Operasi op tapis khas yang dijalankan pada hari ini iaitu 13 hari bulan 1 2024 bermula pada 11 pagi dan berakhir pada 23 Ogos. Sebenarnya tadi kita telah menangkap seramai 12 orang penagih yang mana 10 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Umur berapa sekarang? Masih 31. 31? Ya. Sudah bersuami, berumah tangga? Dia pernah bersuami. Sana? Ya. Bekerja sekarang? Sekarang tidak. Sekarang tidak? Jadi kerap kali kah kalau ditangkap polis? Tidak pula. Tidak pernah? Ya. Ini kira pertama kali ya? Ataupun? Dulu masa bujang pernah lah tapi saya sudah stopkan. Jadi ini kali kedua. Kali kedua. Jadi setelah ditangkap nih, adakah perlu mau taubat ke apa? Saya memang mau berhenti pun tapi disebabkan saya ikut di rumah kawan kan. Tidur sana saya kena juga. Berapa umur sekarang? Sekarang 38. 38. Nah, berapa kali sudah kena tangkap? Dari tahun 2003 baru
Sekarang 2004 masuk 3 kali sudah. Masuk 3 kali sudah. Ada anak? 3 orang anak. Sekarang istri tengah hamil anak 4. Ada rasa perubahan kali ini? Adakah betul-betul mau bertaubat ke insaf? Taubat. Taubat, Taubat. Boleh ya? Boleh. Moga dipermudahkanlah taubat tu. InsyaAllah. Tidak mau lagi kena tangkap? Tidak mau sudah. Tidak mau, Cukup sudah ni. Ya, operasi ini kita akan teruskan daripada masa ke semasa. Jadi kita berharap daripada masyarakat memberi bantuan kita dari segi penyaluran maklumat, terutama sekali penagihan yang ada di khasnya yang ada di daerah Pinampang dan juga Putatan. 15 suspek yang ditangkap disiasat mengikut Seksyen 12-2 Akta Dadah Berbahaya 1952 kerana memiliki dadah dan Seksyen 15-1-A ADB 1952 kerana memasukkan dadah ke dalam tubuh. Sementara itu, seorang ahli perniagaan bergelar Dato' bersama 11 individu yang merupakan ahli kumpulan jenayah terancang geng Upik telah didakwa di Mahkamah Session Kota Kinabalu. Mereka dipercayai mendalangi sindiket pengedaran dadah terbesar di negeri Sabah. Pada 25 Disember lalu, polis menahan ahli perniagaan tersebut menerusi siri serbuan yang dilakukan polis Bukit Aman dipercayai turut menaungi pertubuhan bukan kerajaan NGO bagi melindungi kegiatan haram sejak 2015. Sindiket terbabit dikesan melakukan pengubahan wang haram melalui pelbagai perniagaan mewah termasuk syarikat minyak dan gas serta rangkaian restoran. Pendakwaan mengikut Seksyen 130V-1 Kanun Keseksaan. Tiada pengakuan dirakam terhadap tertuduh dan sebutan semula kes pada 1 Mac hadapan. Laporan Muhammad Yazir Mahmud. Satu je, saya punya soalan. Ada dapat notis tak? Alah. Itu hari saya bagi. Aku dah terus rumah saya ke mana? Beberapa pusat mencuci kenderaan sekitar Johor Bahru dikesan beroperasi secara haram tanpa sebarang lesen yang sah. Malah syarat-syarat teknikal yang ditetapkan Majlis Bandaraya Johor Bahru turut diabaikan. Pemilik premis pula dipercayai menggajikan warga asing untuk menjalankan perniagaan mereka. Saksikan perinciannya bersama wartawan Ainul Abdul Rauf. Hasil risikan, 2 pusat mencuci kenderaan sekitar Johor Bahru diserbu pihak Majlis Bandaraya Johor Bahru (MBJB) gara-gara disyaki beroperasi tanpa lesen perniagaan yang sah. Ketika serbuan di Taman Sri Tebrau Johor Bahru, rata-rata pekerja warga asing di premis berkenaan sedang sibuk mencuci kenderaan pelanggan. Premis yang beroperasi bermula jam 10 pagi ini turut dikesan gagal mematuhi syarat perniagaan pusat cuci kenderaan kerana tidak memasang sistem rawatan air kumbahan. Kat sini pun 2022, tetapi ini adalah bayaran wang proses permohonan lesen. Baru mohon? Yes. Ini adalah resit. Ini menunjukkan permohonan itu diterima dan permohonan sedang diproses. Ini sahaja buktinya, resit permohonan. Okey. Tapi belum ada, belum ada permanent license lah. Hasil pemeriksaan lanjut, permohonan lesen oleh pemilik premis masih tidak diluluskan sejak 2 tahun lalu ekoran kegagalan mengubah status bangunan berkenaan.
SOP untuk mengambil lesen, permohonan lesen untuk kawas ataupun mana-mana permis. First, kalau rumah kena convert, pertukaran status daripada rumah ke perniagaan. Bila benda tu dah cukup, dia boleh mohon untuk permohonan lesen. Permohonan lesen ni bukan untuk kekal tetapi untuk sementara dalam tempoh 2-3 bulan. Dokumen cukup, baru dia orang akan luluskan lesen untuk dapat setahun ya. Untuk macam premis ni memang tak ada lesen? Permis buat masa ni belum ada lesen. Sebab apa? Dia belum pertukaran status. Pekerja lelaki warga asing berusia 25 tahun ini mendakwa kononnya tidak mengetahui bahawa perniagaan berkenaan dijalankan secara haram dan hanya bekerja di premis terbabit. Ini bos orang mana? Bos Malaysia. Melayu ya. Melayu. Ini kedai tak ada lesen kan? Saya tak tahu lagi itu. Kita tahu, tak ada tanya bos. Saya kerja saja. Berapa gaji sebulan? Satu hari. Oh, ikut satu hari? Satu hari 60. Satu hari 60? Ya. Dia bukan ikut kereta? Tak. Satu hari tetap 60? Ya. Semua sama 60? Ya, semua sama. Sementara itu, serbuan pihak berkuasa di lokasi berikutnya sekitar Taman Sentosa Johor Bahru mendapati pemilik premis warga tempatan disyaki menggajikan warga asing bagi menjalankan perniagaan terbabit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tak mengulang-ulang. Ini saja Jordan. Ya. Tapi kita ini bukan kita punya rush. Tahu, saya tahu. Saya kerja saja. Ya. Pekerja lelaki warga asing berusia 31 tahun ini turut disoal mengenai kegiatannya di pusat mencuci kenderaan berkenaan. Ini saya mau cari halal. Ini salah. Ini pada. Ini kalau nak berniaga, ini tak ada lesen dulu. Sepatutnya kalau you mau try, you minta ada lesen dulu. Sekarang tak ada apa-apa. Tapi dia cakap ini semua sudah. Aku sudah cakap, kalau tak ada apa, dia cakap saya Jamil. Ini barang Jamia. Angkat, okey. Saya bukan. Tapi saya tu mesin saja. Menerusi serbuan yang dijalankan, kedua-dua pekerja warga asing terbabit dipercayai melanggar Seksyen 39B Akta Imigresen 1959 Palang 63 kerana menyalahgunakan permit pekerjaan. You bagi tahu saja sama you punya bos. Kita operasi, kita angkat barang. Sebab tak ada lesen. Lepas ni tak boleh kurang peniaga. Faham? Lagi satu, itu komen apa? Itu komen apa di sini tau? Invitation. Dia tak ada kerja, saya punya permit di sini. Tak ada permit. Itu dia punya permit tadi. Pelancong tau, bukan kerja. Itu boleh salah. Oh, ini lisens. Mana ada, tak ada. Sekarang ini salah. Dalam serbuan jam 12 tengah hari itu, pihak MBJB turut berdepan tindakan seorang individu dipercayai pemilik premis yang enggan memberi kerjasama dan menafikan kesalahannya menjalankan perniagaan tanpa lesen. Kenapa tak ada lesen? Saya ambil SSN. Itu SSN. Ini kita penguasa MBJB. Apa-apa bisnes mesti kena ada lesen. Ini ambil lesen ni. Boleh tak? Tak, siapa cakap tak boleh? Orang cakap cuci kereta tak boleh ambil. Siapa cakap? Boleh tak? Siapa cakap? Dia orang cakap tak boleh ambil lesen. Dia orang MBJB ke? Tak lah. Walaupun notis amaran pernah dikeluarkan terhadap premis terbabit, pemilik warga tempatan berusia 57 tahun ini seolah-olah tidak ambil pusing dan masih meneruskan kegiatan berkenaan. Sebelum ni pun, saya punya anggota, saya punya tim sudah datang, sudah keluarkan notis amaran, betul? You ada dapat tak? Itu notis. Dua ambil tak? Lu jangan suara sektor. Saya baru sewa kasih tak lah. Tutup lah. Tak apa ni mah. Macam malam itu dah lah. Sama. Okay. Satu je, saya punya soalan. Ada dapat notis tak? Alah. Itu hari saya pagi. Lu jangan cakap suara sektor mah. Lu jangan suara sektor. Cakap orang suara sektor. Sekarang ada dapat, betul?
Ada dapat kan? Itu saja you jawab. Tak payah marah-marah dia. Mengikut Akta Kerajaan Tempatan 1976 dan Seksyen 14-1 Undang-Undang Kerja Pelesenan Trade Perniagaan dan Perindustrian MBJB 2016, majikan yang dikesan membenarkan warga asing menjalankan aktiviti perniagaan boleh dikenakan tindakan pelucutan lesen serta kompaun. Jangan sepatutnya kalau you punya mesin, itu SSN nama you kena mohonkan lesen. Dia warga asing tak boleh mohon lesen. Faham? Kalau you tak mohon, you punya lesen, tutup, you jangan bagi dia berniaga. Warga asing tak boleh berniaga. Full stop. Alright? So kalau you tak tutup, terus tutup. Okey, siapa yang ambil lesen, baru sewa kat dia. Boleh. Kalau ada lesen, mohon. Sekarang sendiri kena ambil lesen. Tapi you ambil lesen, you kena tahu saya punya syarat. You kalau mau sewa sama orang, dia warga asing mah. Warga asing tak boleh. Dia tak boleh. Saya kasih dia jaga. Kerja boleh. Kerja boleh. Menurut Datuk Bandar Johor Bahru, Datuk Muhammad Nur Azam Osman, operasi yang berlangsung selama 2 jam terbabit melibatkan seorang pegawai dan 10 anggota daripada Jabatan Penguatkuasaan MBJB. Kebanyakan pusat cuci kereta, mereka menjalankan operasi tidak mematuhi standard yang ditetapkan kerana tidak memasang dan menyelenggara sistem rawatan air kumbahan. Apa yang kita lihat, mereka melepaskan air di jalan raya dan kemikal-kemikal yang tak patuhi sistem terjaduan dan sebagainya itu merosakkan agar jalan menjadi berlubang dan juga membahayakan pengguna jalan raya. Kita mengambil tindakan ini untuk pastikan bandaraya ini mempunyai satu standard untuk industri basuh kereta ni yang memang di Johor Bahru ni memang satu industri yang besarlah. Tambahnya, pihak MBJB tidak akan berkompromi dengan mana-mana majikan atau pemilik premis yang mengambil ringan terhadap Undang-Undang Pelesenan Perniagaan termasuk membenarkan warga asing menggunakan lesen warga tempatan. Dari sudut berapa ramai yang tidak ada lesen, kebanyakan mereka tidak dapat patuhi syarat-syarat. Maka apabila tak patuhi syarat, kita hanya boleh keluarkan lesen sementara. Dan lesen sementara ni hanya boleh dibenarkan sehingga 3 kali je. Dan sekiranya mereka tak patuhi, bermakna lesen tu tak ada lah. Dan yang kedua, memang salah dari sudut undang-undang, warga tempatan memberi lesen, penggunaan lesen tu kepada warga asing. Kalau kita dapat, memang kita tarik terus dan kita seal. Dan ini adalah satu benda yang serius. Warga asing meniaga menggunakan lesen tempatan ataupun tak ada lesen langsung. Kita akan tangani dan akan buat operasi dari semasa ke semasa. Sitaan dan proses penutupan dilakukan terhadap 2 premis mencuci kereta yang diserbu di bawah kesalahan Undang-Undang Kerja Pelesenan Trade, Perniagaan dan Perindustrian MBJB 2016. Laporan Ainul Abdul Rauf 999. Ekoran kejadian tanah runtuh di kebun sayur Batu 54 Blue Valley, Cameron Highland pada pagi Jumaat lalu. Kesemua mayat mangsa berjaya ditemui selepas 3 hari operasi mencari dan menyelamat yang dijalankan pasukan terbabit dalam misi berkenaan. Saksikan perinciannya dalam Tragedi 999. Pada awal pagi Jumaat lalu, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM telah menerima laporan tragedi tanah runtuh di Batu 54 Blue Valley, Cameron Highland dan dilaporkan seramai 5 orang mangsa terlibat dalam kejadian tersebut. Menurut penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang, Ismail Abdul Ghani, sejurus laporan berkenaan kejadian tersebut diterima, 9 anggota bomba telah digerakkan ke lokasi kejadian dengan jarak 3 km dari pos kawalan. Pasukan khas Storm, unit pengesan K9 termasuk Polis Diraja Malaysia PDRM, pasukan khas dari negeri Perak, Selangor, Kuala Lumpur serta Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM turut menyertai misi mencari dan menyelamat mangsa yang tertimbus dalam timbunan tanah runtuh sejak hari pertama kejadian tersebut berlaku.
5 orang mangsa yang dilaporkan tertimbus akibat dari tanah runtuh dipercayai warga negara Myanmar yang merupakan pekerja di kebun sayur berhampiran dengan lokasi tragedi tersebut. Mayat mangsa pertama telah ditemui sejurus operasi dijalankan, manakala mayat mangsa kedua turut ditemui pada hari yang sama dengan kedalaman kira-kira 1 meter dari lokasi mayat pertama ditemui. Beberapa sektor telah dibahagikan mengikut keluasan kawasan tersebut bagi memudahkan proses mencari serta menyelamat mangsa-mangsa yang tertimbus, dan mayat mangsa ketiga ditemui di sektor D, berhampiran mayat pertama yang ditemui di sektor C. Pada pukul 6.10 petang tadi, mayat mangsa yang keempat telah ditemui, manakala mayat mangsa yang kelima dan terakhir telah ditemui pada pukul 6.50 petang. Kedua-dua mangsa akan dibawa ke hospital Tanah Rata untuk tindakan selanjutnya. Dengan keadaan cuaca yang tidak menentu dan cabaran muka bentuk bumi, semua agensi terlibat telah dapat menjalankan tugas dengan baik dan teratur. Saya juga dengan rasmi akan menutup pusat kawalan tempat kejadian ini dalam masa tempoh terdekat ini. Setakat ini, tiada mangsa lain yang dilaporkan terlibat dalam kejadian tersebut. Susulan banjir gelombang keempat di Hulu Dungun, Terengganu melanda sejak Selasa lalu, sebanyak 14 pusat pemindahan sementara PPS telah dibuka memandangkan jumlah mangsa banjir yang semakin meningkat. Pada petang Jumaat lalu, fenomena kepala air telah melanda beberapa buah kampung di Hulu Dungun, Terengganu ekoran hujan lebat pada malam sebelumnya. Kejadian kira-kira jam 4.30 petang itu menyebabkan 3 rumah hanyut dengan satu daripadanya hanya tinggal tangga dan tiang sahaja. Rumah saya ni maknanya 2014 lebih kurang 1,5 kaki tingkat atas sekali tu tak kena. Tahun ni maknanya dalam rumah tingkat atas sekali tu 3 inci dalam rumah. Mana barang pergi ke bawah tu semua habis lah. Mana pergi ke atas, tindak-tindak atas tu tak terkena lah. Masa kepala air turun tu maknanya dia mari seredah. Banjir yang mencecah ke paras bumbung rumah itu telah menyebabkan kemusnahan harta benda serta kerugian sumber rezeki penduduk termasuk kebun sayur dan ternakan. Sementara ni kita harap diri cari rumah sewa dan kita minta madam akan bayar rumah dia ni sehingga kita buat pembinaan baru ni sampai selesai. Macam tempat-tempat biasa, tempat lain kita buat. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM dan beberapa agensi lain turut turun padang bagi meringankan beban penduduk untuk membersihkan kawasan perumahan akibat dari banjir yang melanda. Bapa kepada 3 orang anak atau lebih dikenali sebagai Hot Daddy telah didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas pertuduhan mengiklan khidmat persundalan menerusi laman sosial. Laporan itu membuka tirai rangkuman kejadian jenayah Seminggu 999. Seorang bapa kepada 3 orang anak atau lebih dikenali sebagai Hot Daddy bersama 2 teman wanita telah didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur pada Jumaat lalu atas pertuduhan mengiklankan aktiviti persundalan menerusi laman sosial. Walau bagaimanapun, tertuduh Hasli Ikhwan Arif Zul Hasli, 32, Nur Hidayah Mahadi, 24 dan Nur Syazrina Mat Zamri, 27 mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Siti Aminah Ghazali. Pada awal sesi prosiding, Hakim tidak membenarkan ikat jamin kepada semua tertuduh. Namun selepas mendengar permohonan daripada peguam, tertuduh dibenarkan ikat jamin RM10,000 dengan seorang penjamin setiap seorang dan menetapkan 28 Februari tarikh serahan dokumen. Kesemua tertuduh dituduh mengikut Seksyen 372-1-E Kanun Keseksaan kerana mempromosikan aktiviti seks untuk keuntungan dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun yang sama membawa hukuman penjara hingga 15 tahun dan sebatan serta denda jika sabit kesalahan.
Pada Khamis lalu, seorang lelaki berjaya ditahan manakala dua lagi rakannya sempat meloloskan diri dengan bertindak terjun ke Sungai Dungun selepas dipercayai mencuri kabel elektrik sepanjang 44.2 meter sebelum kenderaan yang dinaiki mereka ditahan di Jambatan Pulau Serai, Dungun. Menurut Ketua Polis Daerah Dungun, Superintendent Maizura Abdul Kadir, sebelum kejadian, lori yang dinaiki suspek dipandu dalam keadaan yang mencurigakan. Susulan itu, mayat lelaki ditemui terdampar di pantai Teluk Lipat, Dungun pada pukul 6.38 petang Sabtu lalu dipercayai merupakan salah seorang suspek yang mati lemas. Mayat suspek telah dihantar ke unit forensik Hospital Dungun di sini untuk tindakan lanjut dan gerakan memburu seorang lagi suspek sedang giat dijalankan. Sebuah kereta peronda polis MPV ditembak di bahagian cermin hadapan ketika mengejar sebuah kenderaan yang mencurigakan di Jalan Panji, Kota Baru, Kelantan pada awal pagi Selasa lalu. Dalam kejadian pada jam 3.30 pagi itu, MPV polis berkenaan sedang membuat rondaan cegah jenayah susulan dari laporan kes pecah rumah yang berlaku di kawasan itu. Menurut Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun, sebaik tiba di lokasi kejadian, anggota pasukan mengesan sebuah kereta Pro2 Viva dalam keadaan yang mencurigakan. Kenderaan terbabit berjaya ditemui di kawasan Desa Rahmat, Kubang Krian dan identiti suspek turut dikenal pasti, dipercayai tinggal di sebuah bilik yang dijadikan inap desa. Pihak polis mengesyaki suspek pernah melakukan aktiviti jenayah sebelum ini dan kes disiasat mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan dan Seksyen 39(a) Akta Senjata Api 1960. Lebih 100 warga asing tumpas dalam serbuan yang dilakukan oleh pihak polis awal pagi Sabtu lalu dengan fokus membantras aktiviti tidak sihat di kawasan Pasar Harian Selayang. Menurut Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Alauddin Abdul Majid, operasi berkenaan membabitkan Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA, Anggota Polis PDRM, Jabatan Imigresen JIM dan Pertahanan Awam Malaysia APM. Hasil pemeriksaan ke atas 213 orang warga asing dilakukan. Seramai 108 pendatang asing tanpa izin parti ditahan atas kesalahan mengikut Seksyen 6(1)(c) dan Seksyen 15(1)(c) Akta Imigresen 1959 Palang 63 kerana tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan menetap lebih masa. Operasi bersepadu sekatan jalan raya, penunggang motosikal jadi sasaran. Lebih 300 saman dari pelbagai agensi penguatkuasa telah dikeluarkan termasuk polis, JPJ dan Jabatan Alam Sekitar. Ikuti perinciannya disediakan wartawan Syukri Ibrahim. Operasi bersepadu trafik IPK Selangor bersama Jabatan Pengangkutan Jalan dan Jabatan Alam Sekitar telah diadakan baru-baru ini bagi pemantauan kenderaan terutamanya motosikal yang telah diubah suai, cukai jalan kenderaan serta lesen memandu yang tamat tempoh. Operasi yang melibatkan 46 anggota bersepadu ini bermula pada jam 11 malam di jalan utama dari Kuala Lumpur menghala ke Klang di hadapan ICT Shah Alam. Selain motosikal, kereta milik persendirian turut diperiksa bagi memastikan pemandu tidak memandu di bawah pengaruh alkohol. Hasil pemeriksaan yang dilakukan, terdapat beberapa kenderaan mempunyai cukai jalan yang tamat tempoh dan saman telah dikeluarkan.
Sementara itu, segelintir penunggang motosikal yang cuba mengelak dari diperiksa telah bertindak melarikan diri menyusur keluar melalui jalan-jalan tikus. Namun, usaha itu tidak berhasil kerana setiap jalan susur tersebut dikawal oleh anggota trafik yang berpengalaman dengan strategi mereka. Penunggang yang ditahan dikumpulkan dan akan diambil tindakan atas perbuatan berbahaya mereka itu. Manakala kenderaan yang mendapat notis dari Jabatan Alam Sekitar perlu mengubah kenderaan mereka kembali seperti asal. Pasangan warga asing yang cuba melarikan diri ini didapati menunggang sebuah motosikal yang bukan miliknya dan tiada lesen memandu. Okey, matlamat operasi pada malam itu adalah untuk menguatkuasakan dan pematuhan undang-undang lalu lintas serta mencegah atau menyekat aktiviti samsing jalanan dan juga pemanduan di bawah pengaruh alkohol. Satu je nasihat saya adalah untuk kita sama-sama memastikan peruntukan undang-undang tu ada, jangan kita memandu dalam keadaan yang tidak lengkap dengan apa-apa macam lesen dan memastikan kenderaan mengikut spesifikasi yang telah dibenarkan. Operasi berjalan lancar dan mendapat kerjasama yang penuhlah daripada pengguna jalan raya. Hasil dari operasi yang dijalankan, sebanyak 84 saman atas pelbagai kesalahan telah dikeluarkan oleh Trafik IPK Selangor untuk kenderaan kereta dan motosikal. 78 saman dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan Selangor dan 6 notis kesalahan egzos bising dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar Selangor ke atas 6 buah motosikal. Manakala 82 anggota siasatan dan penguatkuasaan trafik di Balai Polis Klang Selatan pula sedang bersiap sedia untuk menggempur kegiatan rempit dan aktiviti lumba motosikal. Pemantauan telah dilakukan lebih dari sebulan sebelum operasi dilancarkan. Lokasi perlumbaan serta jalan-jalan yang membolehkan pelumba-pelumba tersebut melarikan diri telah dikenal pasti. Setiap anggota diberi peringatan untuk menjaga keselamatan diri dan juga pengguna-pengguna jalan yang lain semasa operasi dijalankan. Persiaran Raja Muda Musa di Klang antara lokasi panas yang sering menjadi lita bagi penunggang-penunggang motosikal berlumba sesama sendiri sambil mempamerkan aksi berbahaya. Mereka turut melawan arus ketika cuba melarikan diri selepas menyedari kehadiran pihak polis. Kesemua jalan keluar dari jalan utama ini telah dikepung dan kenderaan awam juga memberikan kerjasama bagi memastikan operasi ini berjalan lancar. Di beberapa lokasi lain, penunggang motosikal yang cuba melarikan diri dengan memasuki lorong tikus dan jalan alternatif berjaya ditahan oleh anggota trafik yang berkawal di laluan tersebut.
Kesemua penunggang yang ditahan diperiksa. Ada di antara mereka yang mengaku hanya hadir untuk jadi penonton sahaja dan tidak terlibat dengan perlumbaan pada malam itu. Namun, alasan sedemikian sering sahaja diberi selepas mereka ditahan. Kesemua penunggang motosikal yang ditahan diarahkan untuk menolak motosikal masing-masing ke Balai Trafik Klang Selatan bagi pemeriksaan selanjutnya. Lebih 300 buah motosikal berjaya ditahan. Kegiatan mereka turut mengundang bahaya kepada pengguna-pengguna jalan raya yang lain dan mengganggu ketenteraman masyarakat. Antara kesalahan yang dikenal pasti ialah melakukan aksi perlumbaan, melakukan modifikasi yang berbeza dari spesifikasi asal motosikal, kesalahan dari sudut nombor pendaftaran yang fancy atau tiada nombor dan exhaust bising. Motosikal juga akan disita sekiranya modifikasi yang dibuat didapati melampau dan mengundang bahaya. Selain daripada ni indipan daripada anggota dan juga kita dapat ni komen ataupun ni aduan daripada orang awam terutama di sekitar kawasan Persiaran Raja Muda Musa tu, iaitu kawasan tersebut pun ada hospital kan, dan pihak hospital pun ada maklumkan tentang isu tentang mak rempit ni. Untuk yang penugasan yang lebih berkualiti yang akan datang kita ni buat ni, kita akan nambahkan lagi banyak kita punya manpower. Dan kita akan kemaskan lagi kita punya strategi untuk membendung isu tentang mak rempit ni. Hasil dari operasi ini, sebanyak 303 saman telah dikeluarkan atas pelbagai kesalahan ubah suai kenderaan, tiada lesen memandu dan cukai jalan tamat tempoh. Sebanyak 86 buah motosikal disita dan diarahkan untuk diubah kembali kepada spesifikasi asal. Operasi tamat pada jam 5 pagi. Laporan Syukri Ibrahim, 999. Laporan itu mengakhiri siaran kita malam ini. Jangan lupa untuk catch up semula siaran 999 di aplikasi Tonton dengan memuat turun dan langgan sekarang. Dengan itu, kita jumpa lagi di minggu hadapan. Saya Sofia Nur Salihatun, mewakili tim perbetan 999 mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.